Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang menonton kita punya live coaching pada hari ini bersama saya seorang tetamu yang berkecimpung dalam bidang fashion, jahitan, pakaian segala-galanya yang melibatkan kain, melibatkan benang, melibatkan jarum, melibatkan mesin, semualah uh, dihadap oleh kita punya tetamu pada hari ini. Saya mempersilakan Teacher Yuyu. Alright, apa khabar Teacher Yuyu? Sihat? Alhamdulillah sihat. So. Sihat. Dah start puasa 6 eh? Belum start lagi. Apa panjang ni? Bulan Syawal lah. 6 je. 6 je benda je. Tak banyak. Tinggal 6 hari je lagi. Itulah kan. 6 hari je tinggal. Lagi. Itulah. So macam mana apa ni live sepanjang Alhamdulillah. semua okey eh? Alhamdulillah okey. Bisnes pun okey, semua jalan eh? Alhamdulillah. Nampak sibuk betul lah dekat Facebook tu. Sibuk sikit je. Bisnes juga, tapi saya baca pasal bagi sumbangan pada frontliner dan sebagainya. Itu satu tindakan yang boleh jadikan contoh pada orang-orang yang baru nak start bisnes, yang asyik nampak duit semata-mata. Actually orang bisnes ni dia bukan nampak duit semata-mata, betul kan? Betul. Dia nampak juga sumbangan pada masyarakat. Sebenarnya itu dah yang bawa rezeki kita bertambah-tambah lepas tu, betul tak? InsyaAllah betul sir. InsyaAllah. So kita kenalkan diri sikit Teacher Yu. Boleh. Okay. Assalamualaikum semua followers Sir Syafiq Fadli di page. And then selamat pagi kepada anda yang menonton. Pagi kan. Okay, so bagi yang tak kenal saya perkenalkan diri, orang kata pendekkan lah, boleh tak sir? Nanti kan sehari habis susah. Okay, so nama penuh, nama saya Nurul Nadiah binti Mak Zain atau lebih dikenali dengan nama Teacher Yuyu. Okay. So Teacher Yuyu ni kita punya branding lah. Maknanya saya brandkan nama saya sebagai Teacher Yuyu. Sebab kenapa Teacher Yuyu? Kenapa Teacher Yuyu? Saya seorang trainer jahitan secara online. So kita mengajar menjahit tudung secara online. Dan juga saya buat bisnes sebagai trainer ni alhamdulillah dah masuk tahun ke-8. Tahun ke-8, lama dah. Alhamdulillah. Dan juga orang kata fokus on online ni memang daripada awal kita start dulu bisnes memang kita start online lah. Sampai hari ni kita buat online. Alhamdulillah. Teacher Yuyu duduk kat mana? Duduk kat KB ke mana? Okay. Base kita masa start bisnes kita start dekat Kuala Lumpur, tapi saya move ataupun berpindah ke Kelantan baru 3 tahun. Okay, 3 tahun di Kelantan, baru je. And then saya sekarang ni base dekat Kok Lanaz, Kelantan. Kok Lanaz, Kelantan. Kita dekat sini lah. Teacher Yuyu buat coaching online untuk jahit tudung dan betul kan? Nak tanya tudung saja ataupun memang juga. Okay, saya start on kalau dalam bidang jahitan hampir 12 tahun. Tapi masa tu kita start semua benda, maknanya jahit semua benda lah, jahit baju, jahit maning dan sebagainya. Tapi 7 tahun ni, masuk tahun ke-8 ni kita memang fokus on jahit tudung saja. Tak ajar jahit lain. Memang training untuk jahit aja dah. Tudung je. Kenapa tudung ni banyak permintaan ke? Macam mana tudung ni? Bukan. Untuk tudung sebenarnya masa startup dulu kita lihat dari segi pemasaran untuk trainer jahit, nak ajar orang ataupun kelas-kelas jahit tudung ni tak ramai orang ajar. Tak ramai yang Bumi Putra yang monopoli jahit tudung. So mostly ramai orang asing lah, warga asing kan. So kita start on bila mana demand tinggi dan juga tak ada orang buat.
Sebab tu saya pilih fokus on jahit tudung. So alhamdulillah dah bertahun-tahun ni masih kekal dengan jahit tudung ni sebab nampak dia punya dapat jumpa rentak lah senang cerita kan. Jumpa rentak. Even kalau ramai orang yang macam contohlah dia dah tak boleh nak grow kan, sebab kan tudung kan dia macam kecil je lah kan, dia bukan fashion on semua benda kan. Tapi bila mana kita stay lagi, kita masih fokus, kita macam tak ada nak melencong kepada baju ke, kita stay lagi fokus. Cuma je kita kembangkan dari segi training tu, kita kembangkan on design, banyak lagi design tudung kan. Kita kembangkan dari segi jualan produk digital. So macam tu lah. Sebab tudung ni dia punya design dia tak pernah habis, tak pernah berhenti. Tak habis. Jadi bisnes ni tak akan ada masa yang tepu, sebabnya fashion tu sudah berubah, orang nak belajar fashion baru kan, mesti confirm. Fashion baru. Cuna, apa macam Teacher Yu sendiri jual tudung juga ke ataupun ajar sahaja? Okey, untuk produk saya ada butik on dekat base Kelantan juga, butik tudung, tapi bukan saya yang manage. Bukan saya manage lah, husband saya manage. Tapi saya yang start saya yang mulakan. Okey, alhamdulillah lah. Lelaki tahu pasal tudung okey lah. Kalau saya pasal tudung habis. Sebab saya tahu yang basic lah, tudung bawal lah, tudung sarung, tudung awal. Yang pelik-pelik habis lah. Kan. So tapi kena follow jugalah sebenarnya. Tak apalah, ada isteri dia yang boleh guide kan, apa what's next kan. Bagus lah macam tu. Alright, so hari ni kita ada live bersama ni. Apa yang saya boleh bantu Teacher Yu? Apa yang Teacher Yu nak saya share ke? Okey, sebab saya tengok coaching sebelum ni ada yang tanya pasal marketing, so platform dan sebagainya, mungkin dah terjawab sikit sebanyak tentang soalan-soalan yang saya nak tanya tentang marketing kan. So alhamdulillah benda tu dah tak ada isu so far, alhamdulillah. Tapi ada satu isu yang saya memang selalu hadap lah benda ni kan. So kalau saya nak tanya dengan silakan, tentang orang kata mood ataupun energy. Okay, so kalau kita bercakap dalam skop bisnes lah kan. Okay, bisnes ni dia impact untuk capai something, kejayaan tu mestilah diikuti dengan kita punya energy, kita punya semangat sehari-hari kita nak buat kerja kan. So kalau tak ada semangat, kalau tak ada energy, bayangkan buat kerja pun lemah kan, tak jadilah, whatever macam-macam lah yang berlaku kan. So itu yang masalah yang saya hadapi, di mana kadang-kadang mood kita ni up and down. So saya rasa bukan saya seorang je hadap benda ni. Kita orang kata manusia biasa ni biasalah kan, ada kadang-kadang kita terlebih rajin, kadang-kadang kita malas ataupun penat dan sebagainya. So macam mana kita nak kekalkan momentum yang sentiasa berenergi, sentiasa orang kata mood dalam level yang high orang kata yang tinggi lah, semangat yang tinggi. Yang terbakar kan. Itulah yang menjadi salah satu isu dalam diri saya sendirilah. Isu ni berkaitan dengan diri sendiri sebenarnya. Kan. Kalau saya boleh share beberapa tips lah. Kalau macam mana kita nak kekalkan kita punya mood, nak kekalkan momentum kita, ada beberapa perkara yang kalau kita buat, yang sepatutnya kalau sesiapa buat pun dia boleh mengekalkan momentum dan bahan bakar tu sentiasa membakar-bakar. Yang pertama sekali, kita mesti ada kita punya big why and grand why tu dulu. Yang ni saya rasa basic lah, semua orang pun sepatutnya sekarang semua orang dah tahu. Kalau Teacher Yu dah 8 tahun, memang confirm tahu. Kalau tak tahu memang kena sekeh Tapi tahu. Why and grand why kita mesti ada, mesti clear. Kalau tak clear, tolong adakan sekarang bagi yang mana menonton tu. Kalau tak ada, tolong adakan sekarang, sebab selagi big why kita tak clear,
selagi grand why kita tak clear, kita takkan ada mood yang maksimum. Okay, bukannya nak suruh big why tu ada, bukan nak suruh grand why tu ada, tapi nak suruh clear. Okay, sebagai contoh, kalau teacher Yuyu masuk pertandingan larian balapan kan dekat stadium, tapi tak ada garisan penamat. Kita tak nampak garisan penamat, entah kat mana garisan dia. Rasa-rasa kita bersemangat tak nak pecut dengan sehabis ni? Maknanya tak ada direction. Tak ada direction, tak tahu nak berhenti kat mana, nak kena corner ke, nak kena straight ke, nak kena apa-apa lencongan apa-apa kan. Kita tak tahu. Bila kita tak nampak benda tu dengan jelas, kita akan ada problem untuk untuk hit kita punya momentum tu. Sebab kita tak nampak kita punya direction tu. Sebagai contoh, teacher Yuyu ataupun orang yang menonton lain, okay, sahabat-sahabat Pro-Talk, sahabat-sahabat Sifu Jahit Tudung kan, semuanya, kalau kita buat bisnes, kita ambil yang clear terus, bisnes tudung, okay, bisnes jahit tudung. Kita jahit tudung kenapa? Kalau kita jahit tudung, contoh kita jahit tudung, kita cakap saja nak bagi makan anak bini kan, nak suruh ada makan atas meja supaya tak lapar. Kalau kita punya big why kita kecil macam tu je, so jangan pelik kalau kita punya usaha, kita punya momentum kecil. Sebab kalau nak bagi makan anak bini, dapat 2,000 sebulan dah cukup lah. Kan? Betul. Dah boleh makan lah. Tapi kalau big why kita besar, kita akan lagi besar. Contohnya, okay, saya nak bagi perbezaan dulu. Apa big why, apa grand why. Okay? Big why ni, apa yang kita impikan? Kita nak rumah besar, nak kereta besar, nak family yang happy, pakai baju-baju yang selesa, makan makanan yang sedap. Kan? Kita bukan dari kecil lagi kita dah teringin nak pergi melancong, nak pergi main salji, nak pergi umrah, dan sebagainya, nak pergi Korea sekarang kan, semua nak pergi Korea kan. Umrah tak pergi lagi, Korea lagi dulu. So, itu semua tu big why. Itu semua big why yang kita rasa sangat-sangat. Kalau kita nak sikit-sikit aja, itu bukan big why. Itu tak akan tolak kita dengan kuat. Macam kita buat kerja pun sikit-sikit ala kadar je lah, dapat, tak dapat, tak apa, macam mana, redha lah kan. Tapi kalau big why, kita nak sangat-sangat, kita akan berusaha lagi keras. Sebab contoh nak pergi Korea, tiket 6,000 pergi balik. So aku nak sangat-sangat, bukan kata macam tak dapat, tak apa, tak boleh tak dapat, aku kena dapat juga. So kita akan lebih berusaha keras nak dapat apa yang kita nak tersebut. Itu big why. Yang kedua, grand why. Grand why ni lagi besar daripada big why. Apa grand why? Kalau big why, kita kena jelas apa yang kita nak. Grand why adalah kita kena jelas apa yang kita nak bagi pada orang. Itu grand why. Apa kita nak bagi pada suami kita? Apa kita nak bagi pada isteri kita, anak kita, mak kita, ayah kita? Apa kita nak bagi pada masyarakat? Apa kita nak bagi pada umat Islam? Apa kita nak bagi pada komuniti-komuniti yang dalam bentuk kebajikan dan sebagainya? Bila kita ada niat untuk memberi, mana kita kalau big why kita nak, okay, nak tu tak salah, betul. Cuma dia lagi up lagi daripada big why, kita nak bagi, bukan kita nak kita nak. So kalau kita ada grand why, momentum kita akan lagi gila lagi. Sebab kenapa tahu? Sebab kalau big why, contoh teacher Yuyu nak pergi ke Korea, tiket 6,000 balik, kumpul duit 4,000 je contohnya. So teacher Yuyu kata apa? Memang nak pergi Korea tapi ada 4,000 je, macam ni lah, kita pergi China je lah. Kenapa Korea pindah ke China? Sebab tu impian kita sendiri. Impian kita. Impian kita sendiri, kita boleh tukar bila masa. Saya nak beli Audi yang latest punya. Kumpul duit tak cukup. Tak apalah, beli Honda Civic je lah. Kenapa tukar Audi ke Honda Civic? Sebab impian kita sendiri. Bila impian kita sendiri, benda tu shaky, benda tu tidak konsisten. Kita boleh ubah suka hati kita mengikut kemampuan kita semuanya. Kita nak rumah banglo yang besar, duit tak cukup, okeylah beli banglo kecil je lah. Kenapa kita ubah? Sebab tu impian kita sendiri. Sebab tu kita kata big why ni betul, bagus, tapi big why ni dia boleh berubah-ubah. Yang betul belum menolak dia adalah grand why. Apa kita nak bagi pada orang? Kalau kita contoh,
mak kita sakit, for example ada sakit kronik dan sebagainya kan. Boleh tak kita kata, oh saya nak hantar dia ke hospital terbaik. Alamak, duit tak cukup lah. Hantar hospital biasa je lah. Best ke tak kita downgrade daripada hospital yang baik, kita ke hospital biasa? Best tak best? Tak best kan? Tak best lah. Kita. So bila kita ingat, aku nak bagi something pada mak, nak bagi something pada ayah. Mak kita dari kecil, daripada dia muda sampai ketua, tak pernah naik kereta mewah. Asyik naik taksi, asyik naik motor, asyik naik kereta tak ada aircon. So kita rasa macam, aku nak beli kereta mewah untuk mak aku naik, aku drive. Dia nak pergi mana-mana, aku bawa semua. Itu grand why. Apa kita nak bagi kepada orang lain. So bila kita ada grand why yang jelas, yang clear, jelas, and grand why tu kena besar, apa kita nak bagi pada umat, apa nak bagi pada masyarakat. Contoh kita nak bina apps untuk orang pandai mengaji, untuk orang apps untuk belajar jahit tudung supaya masyarakat Malaysia ni boleh jana pendapatan dengan jahit tudung. Kita nak bantu orang, nak bantu orang. Kita niat nak bantu orang, percayalah insya-Allah momentum kita, tolakan dia lagi besar. Sebab bila kita nak bantu orang, one day kita tak berjaya. Contohnya kita nak bantu orang tak berjaya plan kita tu, apa akan jadi? Kita akan lihat orang-orang yang kita nak bantu tu makin miskin, makin terdesak, makin merana hidup dia. Kita pun tak sedap. Walaupun kita ada duit, kita kaya, tapi kita rasa terseksa tengok orang yang kita nak bantu tu dalam keadaan yang susah. So kita akan tolak lagi diri kita sebab kita nak tengok orang yang kita nak bantu tu berjaya juga macam-macam mana pun. Sebab kalau aku tak buat, kesian diorang, habislah diorang. Kalau aku buat, insyaAllah aku bantu kehidupan diorang. That's why nak ada momentum yang kuat, pertama big why, yang kedua kena ada grand why yang betul-betul padu. And yang ketiga mesti, ini yang last, saya bagi 3 je sebab kita punya live tak lama. So 3 cukup lah. Bagi banyak-banyak 2 hari tak habis lagi. Ya betul. Macam kita buat coaching lah, kalau kita pergi kelas Phoenix Circle kan. Kalau pergi kelas Phoenix, memang 4-5 jam tu biasa berhabis 4-5 jam. Yang ni benda setengah jam tu, kita kena compress benda ni. Alright. Yang ketiga saya nak share, mesti ada circle. Mesti ada gang kita. Orang yang mungkin tak ada circle yang apa kan. Gang kita yang sama-sama positif. Kalau kita nak buat benda baik, member cakap, alah tak payahlah, bukannya apa pun, alah kau tu bukannya ada SPM pun, SPM kau pun, alah kau nak bantu orang kau sendiri pun macam ni. Apa akan jadi? Kita akan down. Bukan sebab kita tak pandai buat kerja kita pandai, jahit tudung semua pandai. Hebat, mahir. So kenapa tak buat? Sebab mulut-mulut orang lain. So make sure circle kita, circle yang betul-betul bagus, circle yang tepat, circle yang positif. Kita nak buat benda, walaupun tak buat lagi, circle yang beritahu, okay you can do it. Bagus teacher, teruskan teacher, very good teacher, mantap lah teacher. So gang-gang kita buat. Orang tak nak buat, up to them. Nanti awak macam mana? Kan? Sebab dekat dunia ni ada 2 orang je. Ada 2 jenis golongan. Golongan sikit, golongan banyak. Yang sikit ni golongan apa? Golongan yang buat sikit. Yang banyak ni golongan mana? Golongan yang cakap saja, yang fikir saja, yang plan saja. Duduk kedai kopi pagi sampai petang. Dari fikir dia tu dah bina 18 jambatan dah dekat Kelantan ni. Saya nak buat jambatan daripada sini ke sini, sini ke sini. Kalau ada jambatan macam ni lagi bagus, bangunan ni kalau ni lagi bagus. Buat ke tidak? Buat apa benda ni kan? Sembar. Tak gerak lagi mana-mana. Orang memang betul-betul ramai, bukan kat Kelantan, dekat Malaysia, dekat dunia ni, orang sembang betul-betul ramai. Orang buat sikit je. So kalau kita nak berjaya, kita kena fokus and kita kena hadapi kenyataan ni yang kita memang kena ada circle gang-gang buat kerja supaya kita sama-sama buat kerja. Bila kita buat kerja, orang tu buat kerja, kita akan ada satu perasaan macam gamification. Gamification ni apa? Oh, you ada live dengan Cikgu Jenggu saya nampak kan? Ada. Kalau live dengan Cikgu Jenggu mesti dah biasa dengan perkataan gamification. Gamification ni kita buat live kita macam game. Live kita ni macam game. So, bila kita buat kerja, jangan rasa kita je buat kerja, kita rasa kita tengah berlumba.
Rasa kita tengah macam game, siapa menang, siapa cepat, siapa siap dulu dan sebagainya. Barulah ada cabaran, barulah kita lebih cepat, lebih laju sebab kita rasa macam, ush, dia tu dah buat dah, aku belum lagi, kena buat sekarang ni, kena buat sekarang. Barulah kita akan dapat capai benda tu lagi cepat, lagi laju, lagi besar, insya-Allah. InsyaAllah. Dia macam bukan dengki, dia macam kata kita bersaing secara sihat kan. Maksudnya dia kalau dengki ni kita santas dia. Macam kita tak puas dengan diri kita sendiri. Betul tak? Betul. Exactly. Orang yang berjaya hari-hari tak puas dengan diri sendiri. Kan? Contoh, Teacher Yuyu nak, okey hari ni aku nak buat sale 10,000. Lepas tu bila capai 10,000, wah seronoknya. Esok mesti ada perasaan, what if aku buat 11,000 hari ni? Kan? Walaupun mungkin tak capai 11,000, mungkin capai 10,500. Tapi perasaan nak lebih tu mesti ada. Macam kita lah, okey contoh saya ada telefon. Telefon saya jatuh, pecah. Rasa Teacher Yu juga rasa telefon saya rosak, jatuh, pecah. Teacher Yu rasa saya akan beli phone baru yang sama macam ni ataupun lagi bagus pada ni? Lagi bagus. Perasaan manusia, betul kan? Bila ada benda, kalau benda rosak, kalau benda tu hilang, kita nak beli baru, kita mesti nak something yang lagi bagus. Kita dah biasa makan nasi, kita nak try nasi Arab. Kita dah biasa naik kancil, nak try naik Alza. Kita dah biasa naik Honda Civic yang cantik tu, kita tetap nak try naik Audi dan sebagainya. Perasaan manusia nak lebih. Dapat tak dapat tu nanti. Tu nombor 2. Nombor 1, perasaan tu nak lebih tu kena ada. Bukan tamak, tapi itulah kelebihan yang Allah bagi pada manusia. Manusia boleh grow, boleh berkembang. Kambing grow tak? Kambing tak grow. Tak grow. Daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, dia itu kerja makan rumput, mengembek, tak pernah tukar makanan, tak pernah tukar bunyi, tak pernah, dia tak grow. Kan? Ikan paus ke, dolphin yang bijak, chimpanzee yang bijak tu pun tak pernah grow, dia gitu je. Makan pisang, makan buah gitu je. Tak pernah jumpa lagi chimpanzee pakai blazer kan, pergi interview kerja, tak pernah lagi. Yang grow ni manusia saja. So bila kita grow, that means kita di landasan yang betul. Okay. Tapi kan ialah lumrah kata manusia lah, saya rasa dia mudah selesa tau, walaupun sebenarnya dia tak senang sangat pun, tak orang kata tak adalah kaya pun, sebenarnya dia susah juga, hutang banyak juga kan, tapi dia mudah rasa selesa. Maksudnya bila mana, contohlah saya cakap tadi nak say some figure lah, katalah ada orang yang nak 5,000, so dia dah capai 5,000, lepas habis dia capai tu dia kata aku dah dapat 5,000 aku, so stop dulu. Tiba nanti tak ada duit lagi, baru nak mula lagi kan. So dia macam selesa dengan keadaan tersebut. Bila dah capai something, dia dah selesa, so relax. Bila nampak macam ada masalah sikit, baru nak kejar-kejar, nak move on, nak ada energi kan. Tapi bila dah tak ada masalah, relax pula kan. So itulah juga yang berlaku, kata certain, bukan selalulah, tapi saya tengah cari apakah benda yang membolehkan saya grow ataupun stagnant saya punya energi saya. Sebab kadang-kadang bila dah low, bila dah down tu kan, bukan nak care sangat orang cakap pun. Kadang-kadang haters ni best juga sebenarnya, ada haters. Sebab dia orang macam push kita tau. Saya kadang-kadang kalau ada haters cakap apalah mengajar tak faham lah. Tak faham sekali aku bagi pompang-pompang kan, geram kan, sebab bagi faham sebab rasa geram kan. So bila tak ada haters ni rasa macam selesa pula kan. Macam mana nak hadap benda ni sir? Benda ni kita kena hadap dengan cara kita faham apa yang berlaku. Okay, kita kena faham, okay, Nabi pernah bersabda dekat akhir zaman ni ada golongan sedikit. Golongan sedikit, Nabi kata dekat akhir zaman ni ada golongan sedikit. So Nabi beritahu umat dia, korang masuklah golongan sedikit. Masuk golongan sedikit. So golongan sedikit golongan apa? Cuba kita fikir, dalam satu sekolah
Yang ramai dapat straight A ke ramai gagal? Gagal lah. So yang sikitnya straight A. Straight A tu sikit lah. Kat jalan raya tu banyak kereta mewah ke kereta biasa? Kereta biasa. Yang banyak. Kereta So biasa. yang sikit dia kereta mewah. Maknanya golongan sedikit ni bermaksud golongan berjaya. Kalau ikut statistik dunia, 97% 95% orang biasa-biasa je, 5% orang yang berjaya. Maknanya 5% je orang yang betul-betul have life dia. Ada life dia. Alright? Yang dia cukup duitnya, lebih duitnya dan sebagainya. So kita kena faham satu benda yang kalau kita tak buat, confirm orang lain buat. Kan? Kadang-kadang bila kita tak buat sebab kita rasa kita ni kita rasa kita bagus. Kita rasa kita dah okey, dah bagus. Dapat 5 nak 10,000 sebulan tapi buat-buat tak dapat 5,000 je. Tak apalah nak macam mana, rezeki dan sebagainya. Masalahnya ada orang lain buat dapat 10,000. Kan? Betul orang 10,000 tu marah tak kita? Dia tak marah. Dia lihat itu kan. Dan kita buat 5,000, dia buat 10,000. Dia marah? Tak marah. Sebab orang yang berjaya, dia akan kejar. Dia tak akan duduk tempat, dia akan kejar juga. Sebab dia tahu kalau dia tak buat, orang lain buat. Kalau dia tak kejar sampai dapat, orang lain dapat. So kalau kita tak dapat, jangan marah siapa-siapa. Sebab kita yang tak nak. Ada orang pergi, dia dapat. So nak kejar benda ni, kita kena faham yang kita nak masuk golongan mana. Yang sikit ke yang banyak. Kalau kita rasa macam nak golongan banyak yang baru dapat buat 2-3 ribu sebulan, dah nak makan mewah-mewah dengan family kan. Baru dapat buat 2,000, dah pergi Seoul Garden tiap minggu. Kalau macam itulah perangai kita, teruskan. Orang berjaya tak pernah marah bagi kita. Sebab dia orang lagi suka kalau orang-orang tak berjaya ni terus dengan tak berjaya dia. Dia orang boleh tunjuk lagi laju. Tapi kalau kita nak masuk golongan sedikit, kita kena fokus betul-betul, kena terus buat betul-betul. Sebab kalau kita tak buat, orang lain akan buat. So daripada orang lain buat, baik kita buat, kita dapat manfaat tersebut. Allah dah letak rezeki kat dunia ni banyak. Contohnya 1 juta. So siapa pandai ambil benda tu untuk dia. Kalau kita tak ambil, tak ada masalah, orang lain ambil. Rezeki tu ambil juga. Tak ada kata macam Allah bagi 1 juta, tak habis lah. Tak besar, tak habis manusia tak ambil ke apa? Tak ada je. Confirm habis. Soalan dia siapa ambil? Kalau kita tak ambil, orang lain ambil. Itu je. Jadi, kita terus berusaha untuk diri kita, yang paling penting untuk family kita, untuk anak-anak kita, kan, untuk masa depan kita. We have to remember, kita tak selamanya sihat. Right? Tak selamanya ada masa lapang, tak selamanya muda. Kita akan capai satu waktu sakit yang confirm akan sakit lah. Kalau tak mati awal, confirm sakit lah. So, macam mana kita nak habiskan hari tua kita? Saya nak cerita motivasi saya kalau saya sendiri cerita jujur saya tak suka, kadang-kadang benci, maaf sebutlah, saya benci, saya tak suka. Saya bukan tak suka benci pada orang, saya tak suka pada situasi. Apabila saya naik kereta, saya nampak ada makcik-makcik yang sangat-sangat tua tengah tunggu bas macam tu. Saya tak suka tengok. Ataupun saya tengok keluarga, suami, isteri naik motor, anak 2 orang kat tengah. Lepas tu saya nampak semalam ke 2 hari lepas, ada anak dia tertidur, mak dia naik motor, tangan dekat handle motor tu, tangan satu lagi pegang anak dia dah terpeleot macam tu dah. Bahaya tu bahaya, tapi saya tak suka sebabnya we can do something untuk bantu orang-orang macam ni. Okay? Anak-anak dia ke, sesiapa ke, we should do something. Mak kita dah tua, dari kecil, daripada dia muda sampai ke tua, takkan naik bas lagi, takkan tak ada kereta lagi, takkan tak ada seorang pun anak boleh beli kereta untuk bawa mak dia pergi mana-mana. Kan? Tak tua. Kalau umur 40-50 tu tak tua lagi. Ni tua, maybe 70 something. Sangat-sangat tua. Dan contohlah untuk family yang kecil-kecil, takkan tak boleh beli Azia 30,000 dia lebih kurang. Bulanan dah 300-300.5 aja. Kan? Takkan tak dapat cari kerja sampai ada 300.5 sebulan untuk beli kereta.
Memanglah kalau dia keluar, dia anak tinggal kat rumah tak apa. Tapi nak pergi jalan-jalan dan sebagainya, saya tak kata saya tak suka miskin. Tak, jangan salah faham. Saya tak suka situasi ini di mana kesian tengok makcik-makcik, kesian tengok keluarga yang bawa anak kecil-kecil, kesian. Saya tak suka benda ni sebab kita boleh do something untuk bantu keadaan ini. Alright? So remember that. Yang menonton kita pada hari ni, yang menonton di masa akan datang dekat YouTube dan sebagainya kan, remember that kita bukan nak jadi the king of the world, nak beli satu dunia, tak. Tapi kita nak at least ada hidup yang selesa, di masa tua kita ada duit yang cukup, boleh pergi masjid, boleh dengar orang mengajar, dapat hidup yang selesa, cucu balik kan, pergi jalan rumah cucu, mana hidup ada life. Waktu muda kita kerja, waktu muda kita kerja sampai bila takkan sampai mati dia kerja. Kan? Betul. Kita nak stop somewhere, kita kena ada exit policy kita. So kita nak di waktu tersebut kita nak relax, bisnes kita berjalan dekat luar sana, kita relax, buat kerja yang kita nak, dekat diri dengan Tuhan, dekat diri dengan family dan sebagainya. So remember that, tanam dalam otak, insyaAllah kalau ada benda tu, kita akan kerja keras waktu muda ni sebab kita nak kejar something di waktu tua nanti, insyaAllah. Cici Yuyu, kita baca ada soalan ke ni? Oh, ada soalan Yes, Nur Ayuni, ni mesti kawan Cici Yuyu ni. Ramai-ramai kawan saya beramalkan apa ni? Beramalkan kot. Bisnes jahitan, meramalkan terus. Kita kena beralih pada bisnes makanan pula. Tapi saya tak minat memasak ni. Apakah cara untuk tepis kata-kata yang suruh kita beralih bidang ni? Alright. Bagi tahu kawan yang suruh beralih ke bidang masakan tu, suggestion tu tak logik langsung. Takkanlah satu dunia nak masak. Okey. Takkanlah semua orang nak beralih ke bidang masakan. Semua orang kena main peranan masing-masing. Okey, sebagai contoh, satu rumah. Kalau semua orang jadi atap, semua bahagian jadi atap, tak ada tiang, tak ada dinding, tak ada lantai, tak ada bilik, tak ada katil, atap je semua. Jadi rumah tak? Tak jadi rumah, jadi atap je lah. So nak jadi rumah, masing-masing kena buat kerja masing-masing. Dindingnya dinding, lantainya lantai, katilnya katil, TV-nya TV, atapnya atap. So semua orang buat kerja masing-masing, baru benda tu balance. So dekat dunia ni, kalau semua orang masak, semua orang pandai masak, siapa nak beli? Kan? Bagi tahu dia, awak buatlah bisnes masakan, saya buat bisnes jahitan. So saya dapat duit bisnes jahitan, saya beli masakan awak. Itulah cara dia. Bukannya semua orang masuk bidang masakan. Alright? Dan orang yang mungkin tak masuk bidang masakan ni mungkin tak tahu. Bidang masakan ni penat akak dia. Penat, banyak duit, expenses tu memang tinggi. Kalau nak masak apa, nak masak kecil-kecil kat rumah kan, nak masak meatball kat rumah, jual-jual kat jiran tu boleh, tapi tu orang tak boleh nak grow lah bisnes dia, gitu je lah. Kalau dia nak pergi ke tingkat yang lagi tinggi lagi, dia kena ada bisnes lagi besar, kena ada production lagi besar, kena ada kilang ke, kena ada restoran ke. Dan bila once dia buka kilang, buka restoran tentang masakan, dia punya cost dia sangat-sangat tinggi, expenses dia tinggi, kos per kepala pun tinggi, nak bayar gaji tu gini, bahan mentah bla bla bla. Dia tak sesenang yang disangkakan. Memang nampak dalam kedai makan tu ramai orang, tapi tak bermaksud dia senang dilaksanakan. So kalau nak kata tinggalkan bisnes jahitan, masuk bisnes masakan, tu tak betul. Alright? Sebagai contoh, tengok Adidas, dia keluarkan pakaian sukan. Pernah tak dia beralih, dia keluarkan pencuci muka ke apa, pernah? Tak pernah. Walaupun orang adalah sikit-sikit kan dia buat branding kecil-kecil dekat kedai tu adalah, tapi tu tak ada apa tu. Dia sebenarnya adalah Adidas tu. Walaupun bukan musim sukan, walaupun kadang-kadang kita yang tak bersukan pun, kita bukan atlet pun, tapi kita beli juga baju Adidas. Kan? Kita beli juga kasut Adidas kadang-kadang kan. So the point is, macam Teacher Yu sebut awal-awal tadi, branding. Pilih satu niche, kemudian buat niche tu sungguh-sungguh. Jangan duk gaduh nak tukar. Remember this, Nur Ayuni ke siapa-siapa yang mendengar saya jawab sekarang ni, sesuatu bisnes anda kena bertahan sekurang-kurangnya 3 tahun.
3 tahun baru nampak impact dia. Kalau buat 2-3 bulan lepas tu nampak macam tak ada untung sangat, lepas tu nak berhenti, anda memang silap besar. Okey, 2-3 bulan tak ada benda pun yang nampak lagi. Tanam pokok pun tak tumbuh apa-apa lagi 2-3 bulan. So kekalkan branding tu, kekalkan branding, buat marketing berterusan. Setahun tak tentu lagi. Hebat-hebat kita masuk kelas-kelas yang berpuluh-puluh ribu pun 2 tahun belum tentu lagi dapat hit kita punya peak dia tu, dia punya puncak dia tu. Belum tentu lagi. 3 tahun, kalau kita konsisten 3 tahun, barulah kita akan mula buat duit yang betul-betul buat. Ayuni dan semua orang dengar betul-betul, dalam masa 3 tahun kita buat bisnes kita, kemungkinan duit kita tak banyak pun sebab kita habis banyak duit untuk marketing lah, macam-macam. Tapi lepas 3 tahun, bila branding kita bagus, marketing kita bagus, orang kenal kita, kita dah boleh kurangkan kos marketing. Masa itulah duit kita akan lagi bagus, disebabkan kita dah boleh cut cost here and there kerana orang dah kenal kita. Adidas. Berapa kali kita nampak iklan Adidas dalam TV? Berapa kali? Sehari. Ada tak? Ada tak iklan Adidas? Tak ada kan? Kalau buka YouTube kadang-kadang ada. Betul tak? Dia dah kurangkan kos dia. Sebab dia dah famous lah. Dia dah ada brandingnya. So dia dah boleh kurangkan kos dia here and there. Tapi selagi kita tak capai, selagi tak capai benda tu, bertahan, buat. Kalau dia kata bisnes pakaian tak boleh buat duit, memang silap besar sebab hari-hari orang pakai pakaian. Pakai baju, pakai tudung, kan? Satu hari satu duduk tak pakai baju tu lain cerita. Tapi so far, bukan so far lah, memang sampai bila-bila pun orang akan pakai pakaian, sampai bila-bila pun fashion akan berjalan, sampai bila-bila pun orang memerlukan pakaian dan memerlukan teknik jahitan untuk membuat pakaian tersebut. Thank you Ayuni, terima kasih banyak-banyak. Thank you soalan. Tapi kan sir, saya nak komen sikit lah. Saya faham apa yang Ayuni cakap ni. Dia kata orang, kawan-kawan dia meramalkan bisnes jahitan masa PKP ni akan drop. So maksudnya dekat sini dia ada rakan-rakan yang negatif. Itu yang dengan cakap tadi sebenarnya tukar circle, tukar environment ataupun orang-orang yang negatif, orang-orang yang selalu judge kita. Tak boleh nak berniaga dah, jahit-jahit sekarang ni orang tak beli, orang tak jahit. So itulah sebenarnya circle yang relatekan dengan apa yang saya cakap tadi. So circle yang selalu meramalkan ni kan, ramai orang yang suka meramal lah kan. Dia orang kata sebenarnya orang yang meramal ni dia kena faham. Dia cakap ramai orang tak menjahit, tak berminat dengan bidang jahitan. Sebenarnya kalau nak diikutkan, bukan semua orang tak ada duit masa PKP ni. Saya melihatkan bukan orang tak membeli, tapi orang membeli dengan orang lain, bukan dengan awak. Kenapa? Exactly. Sebab awak down, awak tak menjual. Orang tu tak nampak awak. Kan? Dia relate dengan orang tak membeli di kedai tapi orang membeli di media sosial ataupun di media online. Kan? Betul tak sir? Memang berjalan. So apa yang dekat sini saya nampak yang mana tailor ataupun tukang jahit yang memang offline dia punya bisnes, dia dah kena tukar ataupun berubah dengan online. Itu apa yang ramai itu memang maaf cakap memang buta lah kita. Maaf lah cakap kasar sikit kan. Dah berapa bulan dah PKP tak tukar lagi, memang ada problem lah. Betul tak? Kenapa yang saya tanya tadi, ramai orang yang selesa dengan apa yang dia dah buat selama ni. Contohlah kita dah cakap dah, you kena online, tukang jahit pun kena online. Tapi dia kata, alah nantilah dulu, tak perlu lagi kot. Walaupun PKP ni dah beberapa bulan dah berjalan, walaupun kita ni ada isu yang kata world punya isu, bukan isu you punya sendiri, tapi isu dunia masih lagi tak nak berubah kan? Masih tak faham lagi.
Saya ingat lagi masa hari pertama PM umumkan PKP, dia kata 2 minggu kan, 2 minggu. Saya terus bagi tahu dalam grup-grup kita, dalam grup-grup sahabat-sahabat kan yang tanya macam mana ni kita nak survive ni. Saya terus cakap, hari pertama saya cakap go online. Apa-apa yang awak ada bisnes yang berkaitan dengan niche awak, jual secara online. Tapi kalau awak terdesak sangat, benda tak berkaitan dengan niche pun, lantaklah jual online, go online. Online. Pandemik ni berlaku, benda pertama saya buat, saya baca artikel-artikel daripada Amerika, daripada China semua kan. Saya dah memang tahu dah benda ni paling kurang 6 bulan akan pergi. PM minggu tu menganut je. Dia tak nak bagi kita panik je. Dia tak nak bagi kita panik je. Tu je benda ni. Dia buat satu fasa kan. Tapi dia ni dia kata apa? Alah kejap je 2 minggu lepas tu kerja balik. Tengok sekarang berapa bulan dah kan. Dah belum bulan tak buka lagi online tu. Tak buka lagi online tu. Itulah. Tak buka lagi. So saya satu lagi Nur Ayuni ni saya nak bagi tahu saya nak sebut dalam bahasa Kelantan. Kadang-kadang kawan-kawan yang jenis meramalkan ni dalam bahasa Kelantan kita panggil lapar buah. Faham ke? Ada. Lapar buah. Kadang-kadang apa, ramal apa, dia tak baca statistik apa-apa pun, dia tak baca study research apa-apa pun. Dia saja nak borak ada kat kedai kopi kat rumah kita kan. Dia kata, oh kau rasa tak boleh gitu Betul. Kau tanya based on apa kau cakap macam tu, apa base dia kan, kau baca kat mana? Tak ada, aku rasa-rasa aja. So kita tak boleh nak merisikokan the whole business dengan apa yang member kita itu rasa-rasa. Tak boleh. Orang panggil apa buah lagi ni. Okay? Cerita-cerita benar. Semalam saya pergi rumah cousin saya. Teacher you tahu tak, cousin saya ni dia jual online. Dah Lazada, Facebook, semua yang online semua dia masuk. Dia buat I think dalam 30 ke 40 ribu sebulan. 30 tak ada pejabat, tak ada apa-apa. Rumah aja, semua kat ruang tamu sahaja. Nak cerita pada orang yang kata orang tak menjahit ni, tak dapat duit kan, semua benda ni. Dia dekat ruang tamu saja, tak ada pejabat, tak ada apa benda. 30 ke 40 ribu sebulan dia buat. Soalan saya, Cici you rasa-rasa dia jual apa? Dia jual apa? Dia jual face mask kot. Ada face mask lagi banyak pada tu. Kalau face mask, dia buat face mask lagi banyak orang beli. Jual apa? Dia buat. 34 ribu. Banyak tak 34 ribu? Banyak banyak kan? Dia jual periuk. Periuk. Okay. Sebab orang tahu rumah, orang masak. Siapa nak beli periuk PKP? Kita nak jimat duit. Pakai periuk mana ada je lah. Bukan tak ada periuk kat rumah kan. Tapi dia jual periuk. What happened? 30-40 ribu sebulan. Relax je jalan. Sebelum PKP pun gitu juga. Habis kurang je. Tak ada. Masa PKP lagi banyak. Sebelum PKP orang tak beli. Masa PKP lagi banyak orang beli. Yelah sebab orang duduk rumah, orang asyik masak nak beli tak boleh kan. Yang rumah tak ada periuk pun masa tu baru nak beli periuk. Tahu pasal tak ada periuk je. Baru perasan rumah tak ada periuk kan. Tak ada pejabat, tak ada apa-apa pun. Dekat orang tamu rumah dia je boleh buat 30 ke 40 ribu ringgit sebulan. So tuan-tuan perempuan, kalau kita duk cakap pakaian tak boleh buat bisnes dan sebagainya, kita memang tak nampak game ni macam mana. Saya nak tanya tuan perempuan, dah buka belum? Facebook Marketplace dah buka belum? Shopee dah buka belum? Lazada dah buka belum? Semua tu dah buka ke belum? Kalau tak buka lagi, buka segera. Alright? Okay, soalan kita mana tu? Miss Dayana. Mana Miss Dayana kita ni? Tu dia cakap nak tips. Tips nak mulakan bisnes online tu. Okay. Alright. Miss Dayana tanya, nak tips nak mulakan bisnes online boleh? Simple gila. Bisnes online ni, nak buka kedai dengan nak buka bisnes online 10 kali ganda lagi senang buka bisnes online. Lagi senang. Tak payah nak buka kedai, tak payah nak ambil kelulusan majlis daerah, tak payah nak bayar bil kedai
Kain tak payah, tak signboard tak payah semua. Duduk rumah. Duduk rumah. je. Tips pertama, Miss Dayana, pertama sekali kena ada produk Produk tu cadangan Servis. saya, servis ke apa-apa je, produk tu mestilah yang kita ada akses, ada stok, dapat benda tu dengan mudah. Jangan pula kita jual produk yang susah nak dapat. Sekali putus produk, putus stok, kita nak kena buka bisnes baru, dah hilang branding kat situ. So sebagai contoh servis jahit lah, sebab mostly kat sini dia jahit. Contoh jahit, kain masih lagi ada, benang, jarum semua ada. So basically kita dah boleh produce apa kita nak buat. So kalau kita selagi mana kita boleh produce produk-produk kita, selagi tu kita boleh buat bisnes. Pertama. Yang kedua, make sure Miss Dayana cari dekat mana prospek kita lepak. Dia lepak kat mana? Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Kalau contoh kita nak target budak-budak sekolah, diorang lepak dekat Instagram, dekat TikTok. So kalau diorang lepak dekat Instagram, TikTok, make sure kita buat account Instagram, TikTok untuk menjual dalam tu. Sebab prospek duduk situ. Dia duduk tempat lain. Kalau prospek kita lepak dekat Facebook, buka Facebook. Lepak kat YouTube, buka YouTube. Kalau kita rasa macam prospek kita ni semua orang, lepak di semua tempat, Miss Dayana buka semua. Listen to me. Buka semua. Tak payah fikir panjang. Semua tu free je. Kan semua free. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Mudah. Lazada, Shopee, Carousel. Semua tu free. So boleh buka semuanya serentak. Okay. Tips yang berikutnya. Make sure marketing kena buat. Marketing tu maksud dia apa? Hebahan. Bagi tahu orang yang kita menjual. Ada dua jenis marketing. Saya ringkaskan, ada soft sell, ada hard sell. Hard sell ni apa? Kita jual promosi hebat, RM20 sahaja, RM30 sahaja. Cepat, ada 5 stok saja lagi. Itu hard sell. Soft sell, kita share apa jenis kain yang kita gunakan, kenapa tudung kita ni kukuh, kenapa tudung kita tak iron. Kita buat bagi educate orang apa yang kita buat ni, supaya orang tahu dia ni bukan setakat menjual tapi dia pakar dalam bahagian ini. Taklah kata macam dia ni tak ada duit ni, nak menjual je kerjanya. Tak, dia menjual sebab dia pakar bahagian itu. Okay. Contoh satu lagi macam behind the scene, boleh kan? Behind the scene, contoh dia ambil gambar masa dia jahit kan, orang akan tengok dia ni tukang jahit rupanya. Kadang-kadang kita terlupa, kita asyik menjahit, kita lupa nak ambil gambar, nak update kan. Rugi lah, kalau tak ambil gambar rugi lah. Betul? Kan? Betul. Ambil je, kita jahit tu ambil kamera, selfie je. Ada ni tengah jahit tutup ni. Kan, itu antara salah satu marketing. Tak payah panjang pun. Nak pergi post ke apa kan, duduk dalam bungkusan tu ada ni duduk dia buat post, nak post ni hari ni post 10 bungkus je. Cerita je. Orang akan ada trust pada kita bila kita fokus apa kita buat. Orang tak ada trust bila pagi jahit tudung, tengah hari kita masak dekat restoran, petang baiki basikal. Yang tu tak ada trust. Dia ni buat apa sebenarnya? Gitu. Seterusnya, Miss Dayana, saya nak recommend, please tolong ada footage ataupun gambar video yang sangat-sangat berkualiti. So, tolong ada kamera yang bagus sebab online ni apa yang orang nampak itu dah hanya sikit. Kalau benda tu cantik tapi kita ambil gambar tu pecah-pecah, lepas tu colour dia tak cantik, orang akan anggap benda tak cantik. Kita kata cantik, gambar je macam tu, kalau pegang betul cantik, orang tak percaya. Beli phone yang elok sikit, yang kamera okey sikit, ambil gambar yang elok, make sure everything yang kita post dalam media sosial semuanya elok dipandang, kerana itulah menentukan perasaan orang masa tengok kita punya produk tersebut. So buat perbagaikan gambar, video, posting, gambar, video, posting, gambar, video, perbagaikan supaya orang tak bosan dengan kita punya tu. Dan akhir sekali saya nak share untuk yang sesempat masa yang ada je ni, saya nak share juga, make sure kerap posting, jangan lupalah bagi CTA tu, bagi dia punya call to action tu, kan post gambar-gambar je, nombor phone tak bagi, WhatsApp tak bagi, orang tengok je lah.
bagi nombor WhatsApp dan sebagainya. And bila orang, contoh ada orang PM, tolonglah respon dengan sesegera mungkin, secepat mungkin. Itu tips dia. So orang membeli online ni, dia survey banyak tempat. So dia PM semua. Siapa reply dulu, yang tu lah dia akan layan. So tu tips yang saya bagi. Buka semua media sosial, platform semua buka, gambar yang cantik, marketing teruskan, reply cepat-cepat, customer service lah kita kata kan. Bila customer tanya soalan dan sebagainya, bagi servis yang terbaik, insya-Allah. Bertahan macam tu, konsisten macam tu, dalam satu jangka masa, insya-Allah kita punya bisnes online tu akan mula establish dengan elok sekali, insya-Allah. Kita ada soalan ni daripada Siti Nuraini ni. Ada soalan, banyak soalan. Nak tanya dah terlambat ke umur 25 baru dah niat nak belajar menjahit? Mak ai 25 lambat apanya, muda je 25. Muda lagi 25. Muda lagi tu. Nuraini, ya Allah, 25 ni tengah sedap belajar, otak tengah fresh, masuk macam-macam ni. Lambat ni, sekarang kan orang umur 40, 50 pun baru start online, tak ada masalah lagi. 25 rasanya, ni, dahsyat betul. Dia untuk kejayaan ni sebenarnya tak ada hak umur lah macam tak ada hak umur. Kadang-kadang orang bila dah umur gegar vaganza ni dah rasa macam aku tak layak kot untuk berjaya, umur aku buat apa nak berjaya. Orang akan buat macam apa, tanya macam tu kan. So sebenarnya untuk kejayaan ni dia tak ada had umur. Even ada student saya yang umur 60 pun masih lagi belajar sebenarnya. Exactly. Saya pernah buat seminar Pro Talk kan, dihadiri oleh seorang lawyer. Dia lawyer dan bekas pensyarah, bekas pendaftar UiTM. Bayangkan dia lawyer, bekas pendaftar admin UiTM, umur dah banyak dah, dia ada firm dia sendiri, datang ke seminar Pro Talk nak belajar Pro Talk. Boleh bayang tak? Padahal dah tua dah, kan? Tapi kenapa? Sebab belajar ni sepanjang hayat kita. Betul. 25 tahun, nothing. 25 years old tu nothing, tak ada apa-apa. In fact, 25 tahun lagi bagus daripada 20 tahun. Kenapa? Betul. Sebab umur belas ni, kita tak ada duit, tak ada pengalaman, tak ada komitmen. So tak ada push sangat. 25 ni dah ada sikit-sikit, kan? Ada pengalaman, ada komitmen, mungkin ada anak, ada suami, ada komitmen. So lagi dia sesuai untuk sebagai pelonjak kita nak buat bisnes tu. So 25 years old, nothing. Go for it. That is a very good age. Tak ada masalah. Alright? Ada lagi soalan tu yang Ifan Azri. Ada apa? Irfan Azri, hai Zuraida Ida. Harap sihat ya. Irfan, mana ni? This one. Memang ambil upah menjahit di rumah, tapi bila orang minta murah terus kesian, bagi je. Kadang order jahit sikit-sikit yang koyak tak sampai hati nak charge, terus bagi free. Lepas tu niaga online jual kain, bila dah campur kos postage akan jadi terlebih RM1, kadang lebih RM90, terus genapkan tak kira yang lebih-lebih tu. Aduh, macam mana nak kuatkan hati, tak ada nak kurangkan harga. Ifa Nazri. Kalau teacher you macam mana kalau yang macam ni? Yang sebenarnya dalam bisnes kita kena tanya diri kita lah, you nak bisnes ke you nak sedekah sebenarnya. Kan? Exactly. Sebab dalam bisnes kadang-kadang kita bukan kata tak boleh sedekah boleh je. Banyak je rumah anak yatim nak sedekah, still boleh pahala ke tak. So dalam bisnes kita kena relate dengan you punya keuntungan, you punya target sales kan. Kalau you buat dalam orang kata buat selalu macam ni punya style kan, so tak apalah, okey lah macam tu kan. Kadang-kadang kita tak stretch, kita tak kuat kita punya big why kita, macam yang saya cakap first tadi lah kan. Macam mana, kenapa tak capai-capai? Sebab inilah attitude yang kita selalu buat. Kita tak, orang kata selalu kesian ke orang. Adakah orang tu kesian ke kat kita? Kan? Kadang-kadang orang yang support kita yang adalah orang yang tak minta kurang pun sebenarnya, sebab dia faham ini adalah bisnes kan. Itu orang yang kita support. Kalau satu lagi Ifan Azri, saya nak bagi tips sikit kan. Pertama sekali, kalau kita nak macam teacher you sebut nak bersedekah, sedekah ni boleh, tapi bersedekah bila nak sedekah tu sedekah, bukannya sedekah tiap masa.
Okey. Contohlah ada budak-budak kecil datang minta order ke apa kan, kita pun sikit sangat benda tu, kita pun ambil lah. Tu niat sedekah. Tetapi, kalau the rest of it, selain pada tu, kita kena niat business. That's why macam sebut awal-awal tadi, kena ada branding, kena ada marketing. Sebab benda-benda ni akan membuatkan orang segan nak minta murah. Sebab dia ni bukan tukang jahit, bukan tolong jahit. Dia ni adalah tukang jahit yang buat bisnes jahitan. Bukannya macam, kain saya ni labuh lah, siapa boleh tolong jahit? Kau tanyalah orang sebelah rumah tu, dia boleh tolong jahit. Bila dia tolong jahit tu yang dia nak free tu. Dah tolong jahit. Bukan tolong jahit tapi ambil upah jahit. So bila kita buat contoh, ambil contoh yang sama lagi, Adidas lagi. Pernah tak kita pergi Al-Ihsan ke pergi kedai-kedai Adidas kita minta kurang? Pernah tak? Tak pernah. Pecah muka, malu muka minta kurang. Pasal apa? Sebab dia ada branding dia. Bila branding dah kemas, orang tak minta kurang dah. Sebab brandingnya bagus. So apa yang kita kena buat, Ifah Nazri kena buat branding Ifah Nazri, and this is a professional business. Bukan minta tolong kapus. Ifah Nazri nak bagi sedekah boleh. Ambil duit keuntungan mana-mana kan, bagi makan anak yatim lah apa benda tu pun semua sedekah. Tapi business is business. Sedekah suku, zakat suku, business is business. So buat betul-betul, jaga branding, jaga marketing, sale betul-betul professional, bagi quotation, bagi invoice, bagi receipt, buat macam professional. Kalau orang minta kurang, senyum and cakap, oh maaf bang, harga kita dah tetap dah macam tu. Stick to the price. Saya nak share sikit lagi macam mana kita nak tetapkan harga barang, produk tersebut. Alright. Saya bagi rough idea. So nanti balik, bukan balik lah, dia memang kat rumah dah pun. balik. Nanti fikir sendiri macam mana nak tambah tolak daripada benda ni. Okey. Contoh saya jual satu benda. Saya jual apa okey, saya jual mainan ni. Alright, saya banyak mainan rumah saya ni, minat mainan. Iron Man ni saya nak jual Iron Man. Modal dia saya beli RM10 contohnya. Saya beli RM10 Iron Man ni modal. So automatically saya akan jual RM40. Kenapa? Sebab pertama sekali modal benda ni, sebiji benda ni dia saja, tak cerita benda lain. Dia saja RM10. Kos lain-lain, kos pengangkutan, kos marketing, kita duk bercerita dekat Facebook, bercerita kat WhatsApp tu pakai data semua tu. Semua tu ada kos. Kita duk call orang, jawab message orang, semua tu ada kos. Saya ambil juga kos untuk marketing saya sama harga dengan kos produk ni. So kalau dia RM10, kos marketing saya untuk melaris kepada RM10 juga. So campur dua ni RM20. RM20 kali 2 RM40. Sebab tu saya terus buat, kalau modal RM10, jual terus RM40. Contoh, tuan-tuan perempuan beli kain RM50. Kain yang tak jahit lagi tu RM50. So paling kurang, lebih kurang harga yang akan jual RM200. Sebab kena fikir, memang kain tu RM50 tapi menjahit tu ada upahnya. Pergi ambil kat kedai tu ada kos dia. Duk jawab WhatsApp tu ingat free, ada kos dia. Minyak lagi, apa lagi yang kita bersengkang mata tengah malam, klien nak cepat, tolong siapkan cepat sebab saya nak pakai cepat, semua tu ada kos dia. So pergi ke RM200. Contoh, saya baru nak start, tak nak mahal-mahal sangat. Okey, kurangkan sikit, RM150. Daripada asal kali 3. Itu kiraan paling senang orang buat bisnes, especially bila kita buat bisnes online. Sebab bila online saja kita menggunakan internet, menggunakan data, kita bayar, kena post dan sebagainya. Semua tu kena kira. Kalau tak kira, dah campur semua, mana untung? Tak ada untung. Silap-silap kita post pakai duit simpanan kita sendiri. Habis.
Ada kebanyakannya kan sir. Tukang jahit ni dia punya mentaliti adalah ini bukan bisnes. Macam menjahit, alah aku menjahit kat rumah je. Kan dia bukan mentaliti bisnes lah. Macam contoh ramai anak murid saya sendiri yang memang tak ada SSM yang menjahit dekat rumah kan. Ada lagi yang mana kos yang mana charge upah sendiri pun lupa nak ambil. Dia macam saya kata ini meniaga kan patutlah sentiasa berada dalam level yang sama. Ada orang yang menjahit sampai 20 tahun, 25 tahun dan masih menjahit di level yang sama. Sebab apa? Sebab dia tak belajar macam mana nak marketingkan, dia tak belajar macam mana nak managekan kan. Pengurusan tu sangat-sangat penting. And the end sampai ke orang kata umur gegar vaganza pun masih lagi struggle untuk menjahit. Kadang-kadang saya kesian. Kenapa sir? Ramai anak murid saya juga yang dalam umur 50-an, 60 dan sebagainya yang masih menjahit walaupun mata dia tak nampak, kaki sakit kebas-kebas dan juga ada sampai lelah kena asma, attack dan sebagainya bila main dengan habuk ni kan. Tapi masih lagi menjahit. Sebab apa? Sebab itu adalah salah satu punca pendapatan. Kalau dia tak menjahit, dia tak ada income. So saya rasa macam tak boleh ni, saya kena bantu mereka kan. Sebab apa? Sebab saya pun merasa juga di dalam tempoh fasa yang mana bila menjahit, bila tempahan banyak, bila mana penat buat seorang-seorang, and then macam mana nak ambil staff, macam mana nak pas kat orang kan. So itu yang menjadi masalah tukang jahit, di mana mereka tak belajar tentang ilmu marketing, mereka tak belajar ilmu pengurusan sendiri. Betul. Kalau kita belajar menjahit saja, kita jadi tukang jahit. Kita tak jadi orang bisnes. Tak jadi businessman. Business something else. Business sesuatu yang lain lagi. So jangan belajar macam okeylah, jujur saya cakap, setengah-setengah orang kan dia menjahit, dia pandai 1-2 benda je dia pandai. Bukan banyak pun dia pandai. 1-2 benda pun dia pandai jahit. Tapi dia boleh grow. Dia ada ilmu bisnes. Bisnes betul. Dekat kampung kita ada makcik yang jual goreng pisang berpuluh-puluh tahun. Dia tak pernah tambah ubi goreng, tak pernah tambah air balang, tak pernah buat keropok, tak pernah. Dia goreng pisang je. Pisang je. Dapat grow sebab dia pandai bisnes walaupun satu produk sahaja. Kan? Dia pandai bisnes. So, tak bermaksud kalau kita makin jahit pandai, masakan pandai, buat rumah pun pandai, kita pun jadi kaya. Tak. Nak pandai menjahit, masuk kelas jahitan. Nak pandai buat duit, kena masuk kelas bisnes. Marketing, bisnes. Mana nak buat bisnes. Okay. Bisnes perempuan, kalau perempuan nak buat bisnes yang sampai boleh bina menara macam KLCC tu susah. Tapi kalau setakat nak bisnes online daripada rumah, senang cerita nak capai 10,000, 20,000 sebulan tu sebenarnya mudah je sebenarnya. Mudah je. Kalau perempuan rasa nak bina roket, nak pergi ke bulan semua tu, tu susah. Sebab bisnes tu dia punya lagi gila lagi, dia punya main nak cari apa benda kan. Nak cari apa tu pemegang saham, shareholder, semua benda tu, itu dah susah dah. Itu cari bisnes yang susah. Lepas tu nak invest untuk tanah apa benda, itu dah susah dah. Tapi kalau nak bisnes yang simple, which is kita ada produk, bagi produk, ambil duit, nak macam tu je. Tak nak benda lain. Tak nak saham, tak nak apa-apa, nak tu je. Itu sangat-sangat senang dan boleh mencapai 10 ke 20,000 sebulan. Trust me, simple gila je sebenarnya. Syarat hari-hari kena buat lah, jangan slow-slow. Macam tu. Saya macam nak menjawab soalan yang Siti Rohani ni. Saya dah 60 tahun nak belajar tapi tak tahu nak bisnes secara online. Saya bisnes kat rumah je, ambil tempahan di rumah je. Okay, saya relate dengan my experience lah, pengalaman saya. Okay, sebenarnya bukan you kena buka kedai untuk grow, bukan. Itu bukan salah satu cara nak kembangkan bisnes jahitan, nak kena buka kedai. Tak, jangan buat kesilapan ini sebab saya dah 4 kali tutup kedai. Tutup buka. Sebab apa? Sebab dia bukan di mana kedai anda ataupun berapa besar kedai, tapi dia sebenarnya tentang bagaimana anda kembangkan dari segi bagaimana nak buat orang kenal. Even anda dekat rumah, sebab saya start dekat rumah.
And then dekat rumah saya dah boleh capai around 50,000 hanya dekat rumah. Masa tu 5 tahun yang saya buat bisnes dalam lingkungan 5 tahun permulaan lah. Saya dah boleh buat 50,000 dekat rumah dan saya tak ada kedai pun masa tu. Kita start dengan mesin jahit buruk, kita start dengan mesin yang memang mesin lama lah kan. So macam mana kita nak grow tu, kita belajar pengurusan. Itu yang pertama. Kita tak naklah cerita detail dekat sini sebab terlalu panjang, esok pun tak siap kan. Pengurusan habis And then satu lagi tentang fokus. Yang saya cakap tadi, tak perlu semua benda yang kena tahu. Contohnya, saya tahu jahit baju, saya tak buat jahit baju. Even saya tahu jahit manik, saya tak buat pun jahit manik. Ramai orang nak belajar macam-macam, nak tahu semua benda, nak belajar jahit tu ini. Sekali dia tak boleh grow pun dengan ilmu yang banyak tu. And then saya buat satu je saya buat jahit tudung je. Masa tu saya start dengan jahit tudung je. Kenapa orang kata kenapa jahit tudung je? Kan tudung tu macam kan skop dia sikit, kecil kan. Tapi bila mana kita belajar satu pengurusan dan juga yang keduanya marketing, dengan ilmu satu tu you dah boleh boom, dah boleh grow. Sebenarnya tak semestinya nak belajar semua benda ilmu teknikal. Kalau orang kenal sifu jahit tudung, dia tak kenal sifu jahit macam-macam. Satu lagi Siti Rohani, saya dah akak lah kan sebab dah bertahun nak belajar tapi tak tahu nak bisnes secara online. Saya bisnes kat rumah je, ambil tempahan di rumah je. Siti Rohani mungkin akak mungkin kurang clear bisnes online ni macam mana. Okey lah kalau saya sebut Shopee, Lazada semua mungkin akak rasa macam alamak kan. Tapi akak tahu tak, WhatsApp pun adalah online. Online. Akak confirm main WhatsApp kan, ada WhatsApp anak-anak ke apa kan. So, kita boleh berniaga dekat WhatsApp dalam grup-grup buat status. Itu pun dah actually dah boleh meng-onlinekan kita punya bisnes. Kalau kita tak nak pergi ke Facebook dan semuanya, kita hanya pandai WhatsApp saja. So WhatsApp lah yang kita gunakan. Bukan apa akak Siti Rohani sebab akak pandai menjahit. Kalau akak duduk rumah aja, pembeli-pembelinya yang sekitar-sekitar tu je lah yang repeat customer yang kenal kita. Sedangkan kalau akak pandai menjahit, ramai lagi orang boleh mendapatkan khidmat akak. Ramai lagi orang yang tengah cari akak sekarang ni, cuma tak jumpa-jumpa. Tak jumpa. Akak tak pergi ke online. Akak pergilah online, masuk WhatsApp dan sebagainya. Banyak trik-trik sebenarnya kalau kita nak suruh kita ni viral kejap. Contohnya akak kata saya nak jahit 5 pasang baju raya percuma yang berharga RM500. So siapa-siapa yang nak sebar-sebarkan WhatsApp ni buat challenge apa benda tak semua tu, kata sebarlah benda tu. Pasal akak bagilah dia satu bagi percuma baju raya yang cun-cun yang lawa-lawa yang bajet 500 kan. Contoh je lah sebab jual 500, modal berapa je kan. So kita faham lah. Which means kalau kita pandai WhatsApp, gunalah WhatsApp. Saya pandai WhatsApp dengan WhatsApp dengan Facebook je. Gunalah dua tu. Tak ada masalah. Yang penting go online. Betul? Kalau relate dengan ni ada soalan satu lagi last. Yes. Last itu. Ada tak tempoh masa yang paling sesuai untuk upkan iklan di FB atau Insta? Tempoh masa ni maksud bila nak post ke ataupun berapa lama nak post? Macam mana masa yang paling sesuai up iklan? Sebenarnya tak elok, sebenarnya bagi saya lah kan, tak elok bisnes ni dengan menggunakan teknik periklanan. Tak bagus. Dia kena guna konsep content marketing. Mungkin ada orang content marketing adalah satu marketing yang soft sell ataupun satu iklan yang soft sell di mana kita tak nampak sangat kita menjual. Di mana konten ni kita share lah apa yang kita buat, apa sharing tentang kain, sharing tentang tips-tips jahit dan sebagainya kan. Dia tak nampak sangat. Siapa nak beli RM sekian. Saya kalau orang datang dekat dengan kita nak menjual,
kita lari tak? Kalau saya lari. Blok kan. Tak apa. Tak nak beli. Macam tu lah, sama juga dengan online, betul tak Sir? Betul. Satu lagi, content marketing lagi orang suka baca lagi daripada menjual. Kalau contohnya dapatkan sekarang, stok terhad, orang terus scroll, tak tengok lah. Kalau content marketing, kita contohnya bercerita. Alamak, semalam order kain tak sampai, yang macam tu. Orang pun faham pula orang baca cerita kita. At the same time, kita masukkan unsur-unsur jualan secara lembut dan soft sell, lagi menarik minat orang untuk membeli dan purchase lah kan. So tapi apa-apa pun, kalau nak tanya tempoh masa, kalau saya, jawapan saya adalah hari-hari lah. Benda ni kena buat hari-hari, tak boleh macam setahun sekali, lepas tu bila nak raya, ada mood nak menjual, baru nak up. Siapa nak tempah lah dengan saya. Setahun kau diam, tiba-tiba raya, tiba-tiba kau siapa? Kau dia tukang jahit ke? Sebab kita tak pernah nak cerita pasal live kita as a tukang jahit tersebut. So ceritalah hari-hari supaya orang tahu dia ni tukang jahit. So bila dia buka je kan, dia ni boleh jahit ni kan, aku nak tempahnya dia lah. Percaya tak percaya? Percaya sebab hari-hari kita nampak dia menjahit. So memang proven dia tukang jahit yang bagus. Alright. So kalau macam dulu, kita pernah pergi kelas-kelas marketing zaman-zaman dulu kadang-kadang sifu-sifu Facebook ni kan, dia obses dengan Facebook. Sifu-sifu Instagram, dia obses dengan Instagram. Sifu-sifu video viral YouTube, obses dengan video viral YouTube. Tapi tu dululah. Sekarang kan kita nak integrated marketing. Dia orang sifu Facebook pun dah guna semua dah. Instagram dia guna, YouTube dia guna, Twitter habis dia belasah. Sifu Instagram pun guna semua, sifu YouTube pun guna semua. Sebab sekarang dia tak ada favoritism dah. Tak ada kata orang ni suka Facebook sahaja, orang ni suka, tak ada dah. Orang gunakan semua dan di semua tempat tu ada pembeli-pembeli dia. So guna je semua, post je semua di setiap hari, setiap masa, biar ada saja posting-posting kita. Menjual tu jarang-jarang lah. Discount 50%, okey lah, seminggu sekali tu boleh lah, atau seminggu 2 kali boleh lah. Selebihnya bercerita. Up gambar dan sebagainya. Contoh naik motor kan, pakai tudung kan. Sampai tempat tu, buka je, kita rakam video, buka helmet, tengok pakai helmet pun tak berkedut tudung saya. Itu pun dah boleh jadi content marketing dah. Nampak tak jenis kain yang kita buat macam ni lah, best kan. Automatik lah nanti orang tanya, beli mana tudung tu, beli kat mana. So kita boleh, bila dah orang tanya tu alamatnya, kita punya sale lah. Orang minat kan. Sebab apa kan? Saya jahit sendiri je kan. Masa tu lah, boleh tak tempah kan. So dia conversation tu yang memberikan orang tanya dan juga orang minat dengan apa yang kita pakai kan. Okey sir, saya nak reply satu lah kat Siti Rohani ni, sebab saya tak boleh kalau orang tanya soalan saya macam bila mana yang last Siti Rohani. Saya masalah saya masalahnya tak ada pekerja, nak ambil pekerja sekarang pun susah dia kata. Saya relate dengan my experience lah, saya punya pengalaman kan. Dulu pun saya macam akak juga, saya tak ada pekerja, saya buat sorang-sorang, jahit sorang-sorang kan. Tapi macam mana nak ada pekerja, macam mana nak orang kata kurangkan kita punya kerja. Sebab of course lah, bila mana semua A to Z, selai baju tu kita buat sendiri ataupun semua order kita buat sendiri, kita adalah orang operation, kita tak sempat nak marketing, kita tak sempat nak kenal nak bagi tahu orang yang kita ni bisnes. Sebab apa? Sebab kita sibuk dengan operation punya kerja. Kita sibuk menjahit, kita sibuk nak pergi beli benang dan sebagainya. So ini yang saya pegang dalam satu konsep di mana saya panggil pohon rezeki. Sebenarnya bila mana saya sebagai owner ataupun saya sebagai
tuan kedai ataupun tuan mempunyai bisnes kan. Saya punya konsep adalah bila mana saya bagi share pada saya punya staff, kita sebenarnya boleh berkongsi rezeki. So rezeki tu datang daripada mana? Daripada staff yang kita ambil tu sendiri. Sebab dia ada rezeki dia sebenarnya. Kan? Tambahan bila mula-mula saya nak ambil staff, nak ambil pekerja, kadang-kadang saya risau, boleh ke bayar gaji pekerja? Boleh ke aku nanti sale aku tak sikit je ni kan? Tapi bila mana saya berpegang kepada saya nak berkongsi rezeki kepada orang lain, automatically rezeki staff saya tu ada rezeki dia. Sebab lagi banyak orang tempah dan juga lagi senang saya nak buat marketing, and then ramai lagi orang yang datang kepada saya kan. Bila mana orang dah kenal. So bila mana saya tak buat operation, saya fokus on marketing, lagi ramai orang datang, lagi ramai. So saya boleh share pula staff daripada seorang, 2 orang, 3 orang kan. Akak ni cakap nak ambil pekerja sekarang pun susah. Saya rasa tak susah sebab ramai orang dibuang kerja sekarang ni. Ramai orang tengah cari kerja dan juga orang nak bekerja. Dan kadang-kadang tu customer nak saya jahit sendiri, kata Akak Rohani. Dia macam ni, jahitan ni ramai orang nak kata nak sedap pakai. So bila mana kita nak pas pada orang ni, kita risau sebenarnya. Bukan customer tu nak kita jahit, tapi dia risau sebab takut orang lain kualiti tak sama macam kita sebab dia dah terbiasa dengan kita. Dia punya jawapan mudah je. Akak kena guide staff tu sama macam apa yang akak buat. Kadang-kadang kita ni masalah kita adalah kita tak percaya pada orang. Itu masalah saya dulu. Saya tak percaya saya tak percaya yang staff saya ni boleh buat. Kadang-kadang saya rasa bila saya bagi je kerja, saya kata dia jahit lagi bagus kot daripada aku buat. Sebenarnya kita tak percaya dan kita tak pernah memberi peluang pada orang lain untuk buat. Dan teknikalnya adalah anda kena buat SOP. SOP ni apa? Teknik step by step, cara dia macam mana. Bukan kata pandai-pandai kau lah nak buat macam mana. Itu memang ke laut jahitannya. Dia tak boleh nak fikir macam mana nak buat dengan baik. Kalau dia tahu fikir nak buat dengan baik, dia dah jadi owner. Dia dah buka kedai dia sendiri. So tugas kita yang guide orang tu. Itulah jawapan saya Kak Siti Rohani. Saya pun rasa buat SOP tadi sebenarnya. SOP tu Kak Rohani, kalau kita nak ada staff semua ni kena ada SOP and mesti ada quality control. Kita kena check balik kita punya bukannya bermaksud aja kan. Okey, awak buat awak apa ni, awak packaging awak post. Tak betul. Kita kena check. Kita kena ajar, kena guide dia, bagi training kat dia. Kita check pasti betul-betul ikut standard yang kita nak, quality yang kita nak, barulah produk tersebut boleh di-releasekan. Jujur saya cakap saya ada satu produk yang famous dekat Malaysia. Kalau saya sebut nama ni confirm semua yang tengok confirm tahu. Takkan ada yang tak tahu produk ni. Saya pergi kedai nak beli produk ni lah sebab ada satu event saya nak beli. Harga dia lebih kurang RM200. So saya pun nak belilah kan. Dia ni pakaian. Okey, dia pakaian. Tak nak cerita dia nama apa. Dia pakaian yang lokal punya lah, bukan yang luar negara. Pakaian jenama lokal. Nampak tak berusaha untuk tidak mengaibkan ni. Pakaian jenama lokal. So dekat rak tu dia ada jenis yang sama lah kan. Contohnya pattern A ni, jenama tu pattern A duduk setempat je semua. Yang bezanya size dia beza. Size beza tapi design sama. Saya tengok walaupun di rak yang sama, design yang sama, jahitan dia berbeza. Waktu tu saya pelik tak? Brand yang sama, design yang sama kan. Color yang sama tapi cara jahit dia berbeza. Sebab saya nak satu jahitan ni, saya check, saya just nak pastikan cara jahitan tu ada. Tapi ada beberapa unit yang tak ada. And then saya buat Google sikit lah, pasal brand ni lah. Saya dah ada dapat dengar cerita yang dia ada ramai tukang jahit di tempat yang berbeza-beza. Bukannya dia bukan dekat Kedah sikit, dekat Perak sikit, dekat Kuantan sikit. So dia bagi sampel orang tu jahit and then dia pun pastarkan. So
bagi dia jadi agak problem. In fact, drama tersebut sekarang masa dia mula-mula keluar tu memang meletup memang pumpah-pumpah meletup. Sekarang dah kan mati tak mau. Sebab kualiti control dia. So Kak Siti Rohani, yes, jangan takut untuk ambil staff macam yang Teacher Ju sebut tadi. Kadang-kadang bukan aku, kita tak percaya. Sebab kita tahu kualiti kita buat bagus. Tak percaya yang staff kita akan buat sebagus kita. So, training, buat SOP, check quality control, insya-Allah produk yang keluar tu akan jadi bagus juga, insya-Allah. Dia sebenarnya dia asal dia nak cari staff yang bagus ni apa yang saya punya experience adalah cara kita ambil mula-mula. Cara kita intake staff tu mula-mula, you ambil siapa? Contohlah, main rembat je, ada jiran sebelah nak kerja, okey ambil je lah dia. Oh ada kawan-kawan nak kerja, ambil je lah dia. Kita tak interview, kita tak tanya dulu dia ada experience ke tidak, kan? Kita tak tanya dia kelulusan apa, kan? Kita main ambil je. Itu masalahnya, itu salah satu punca kenapa you ada staff yang tak perform sebab cara ambil staff yang salah. Kadang-kadang kalau Kelantan ni dia ada istilah anak beranak. Anak beranak, dia main ekor gitu. Betul? Anak kerja ko, main kerja dengan Cik Yah lah. Habis. Habis. So dia tu tak ada passion, tak ada pengalaman, tak ada ilmu, so tak ada apa-apa. Okay? Tak jadi apa, so, betul? Itu sangat-sangat penting. Kalau perlu interview lah. Kalau perlu rasa macam nak bagi dia mesin jahit, kau tunggu jahit sekarang. Nak confirm. Sebabnya apa tahu? Sebab bila dah ambil, susah dah. Susah dah nak berhentikan orang. Sebab kita kena belajar pula. Kena belajar pula pasal HR, okey pasal undang-undang. Kalau berhentikan orang macam tu je nak kena saman lah, kena apa lah ini kan. So you dah give up, you dah tak nak ambil staff. Kan. So bila mana nak start ambil staff tu, you kena belajar lah tentang human resource sikit-sikit walaupun tak banyak. Tak adalah kena pandai semua benda kan. Tapi at least basically you kena tahulah juga kan. Nasihat terakhir saya untuk Kak Rohani dengan semua orang lah kan. Sebelum ambil staff, kita sendiri secara solo cuba gerakkan company dulu. Maknanya bukannya jual tudung saja, gerakkan company. Gerakkan dulu. Kita hanya pandai jual tudung saja tapi tak pandai nak gerakkan company, tak pandai nak grow company secara individu, bermaksud kita tak cukup ilmu, tak cukup pengalaman. Kita ambil staff memang duit je kerja dia. Betul. Kadang-kadang nak suruh staff buat sale, kita satu pun kita tak pernah jual. Kita nak ajar orang nak jual barang, kita satu pun tak pernah jual barang. Macam mana yang tak percaya tu? Macam mana nak ajar orang kan? Dia staff ni dia sebenarnya dia kena training. Buat solo dulu. Buat solo dulu kita masak dah. Marketing cara ni menjadi, jual cara ni menjadi, platform menjadi, kita dah masak. Bila ada staff tu kita boleh harap. Nasihat saya kalau nasihat saya lah kan, jangan berlogak. Kata berlogak ni ke apa Aisyah? Berlogak keluar. Jangan nak rush. Jangan nak terkejar-kejar expect nak ada staff, nak ada nampak aku ada staff, aku ada ni apa kan. Sebenarnya you buat suara nak founder lah kan, founder not found tiba-tiba. Kan, sebab apa not found? Ke laut lah bisnes, itu tak kena, ini tak kena kan. So bila mana nak ambil staff ni, you kena buat betul-betul orang kata tahap yang high lah. Buat sungguh-sungguh sampai orang kata sampai jadi dulu. Bila mana ada staff nanti kita boleh ajar apa teknik yang jadi tu. Kan? Ni kita buat pun tak jadi, nak ambil staff you nak cakap ini kena ini. Okey semuanya kan result tak ada sebab apa? Bagi teknik yang tak jadi. Hari tu macam kita seorang-seorang rugi bila ada 10 staff 10 kali rugi. 10 kali rugi. Jangan cepat sangat nak ambil staff sebenarnya. Saya sendiri pun saya buat kontak ni awal-awal dulu memang seorang-seorang je. Seorang-seorang je mula. Bila kita dah faham selok-belok benda ni, baru kita ada team. Baru kita boleh guide orang kan. So relax kan. Padahal okeylah nak tanyalah berapa nak buat sebulan kan. Kalau setakat nak buat sebulan, seorang-seorang pun cukup lah sebenarnya. Saya
kalau dia punya formula sebenarnya kita kena tanya diri kita boleh buat berapa RM sale kita. Contohlah kita boleh buat 5,000. Okay, so target sale kita 10,000. Okay, so kita kena buat 2 orang sebab 5,000 kali dengan 2 10,000. So kena ambil seorang je lah staff. Contoh macam tu lah. Ataupun next month kita nak buat 5,000 juga kita punya target sale. So tak perlulah nak ambil staff sebab kita seorang pun kita boleh buat 5,000 kan. Awal tadi, why kita nak apa? Contoh nak 5,000 sebulan. Sebab apa ambil staff? Apa ambil staff dah nak 5,000 je. Contoh kita nak buat 10,000, kita mampu tak? Mampu. So tak payah ambil staff lagi, dah mampu lagi. Tak perlu lagi, mampu lagi kan. Jadi ambil staff tinggi, kita nak grow di satu level lagi tinggi. Bila kita nak, baru ambil staff. Kalau tak, jangan, teacher you sebut, jangan blorak, jangan rushing. Jangan blorak. Sama juga macam nak buka kedai. Ramai orang kata nak grow bisnes ni blorak nak buka kedai. Blorak nak ada kedai sendiri, nak ada tempat sendiri, nak ada office sendiri. Sedangkan dekat rumah pun dia tak boleh nak buat gila-gila. Dia tak boleh nak buat kerja sale sampai 10,000, 20,000 lagi dekat rumah. Dah nak buka kedai. Macam mana lagi nak bayar bil, nak bayar sewa dan sebagainya kan. Sebab tu lah buka tutup macam saya dulu. Saya pun sama juga. Saya tak cakap orang, saya cakap diri saya sendiri. Betul boleh ajar. Saya mengajar hari ni kita buat kita ajar tentang bisnes jahitan ni. Saya bukan mengajar dari segi teori je, saya mengajar dari segi apa experience yang saya dah lalui. Yang pernah terbang tinggi, yang pernah terpleot macam-macam semua tu. Pernah jatuh, pernah tak ada apa kan. Kalau saya sendiri, kita ada premis protok, pejabat protok kita. Tapi majoriti protok tu berkembang kat sini. Sekarang ni kat rumah ni. Kat rumah saya lah. Saya ada satu bilik, saya buat pejabat saya. Ni kat rumah. Sekarang ni kebanyakan protok berkembang kat sini. Dekat sinilah. Dekat pejabat tu macam adalah pergilah buat kerja-kerja sikit kan, tapi the whole thing protok berkembang dekat sini je. So jangan rushing sangat, jangan blorak sangat. Relax. Yang lagi jahanam, tahu tak apa yang lagi jahanam? Dia produce bulan 100 helai tudung. Lepas tu dia ada pejabat. Kenapa nak letak tudung? Sebesar-besar pejabat tu letak 100 tu je. Untuk sebulan. Kan. Tak payah ada kat rumah je. Alah, kalau buat live 100 live dekat belakang dah nampak macam ada 1,000 live. Betul. Kan? Orang dah, siapa nak kan. Kita kat live ada 100 ni je, stop. Dia nak ada founder, nak ada rasa founder tu. Nak kan? rasa ada founder. Nak rasa feel lah. Dia tapi ada premis, tak ada pejabat, siap buat signboard lagi. Wallpaper benda lagi. Benda 100 slide je. Lagi jahanam dia pakai Azia. Sebab nak ada 100 slide ni, dia beli tukar kereta besar-besar, beli highlight. Yang pula. Nak kena bayar installment lagi kan. Sebab orang banyak post 100 slide je pun. So jual dulu mana yang ada. Yang cousin saya yang 30,000 sebulan tu pakai Myvi je. Dia jatuhkan kursi dia belakang tu, dia masuk riuk gitu aja. 30,000 sebulan. Yelah, kadang-kadang kita cepat sangat nak rewardkan diri sendiri. Kadang-kadang bukan nak reward untuk diri pun, nak macam nak show pada orang. Founder pakai Myvi je kan. Tak boleh ni, nak kena beli kereta besar ni. So kita cepat nak buat benda tu kan. Yang duit habis tu. Itu yang duit habis. Tak sempat nak grow. Ada duit sikit rezeki keluarkan. Nak grow kan. Alright, I think tu je kot untuk hari ni. Okay ke? Alright, okay. Tak bad. Berasap laptop hari ni Berasap. Sejam lebih. Kau 2 jam kot, nak sampai 2 jam. Tak sedar.
Sejam setengah. Mungkinlah kalau contohlah my followers ni dia cakap, macam mana nak belajar next ada tak Syafiq ni ada nak buat next session ke dengan teacher you, nak ajar technical ke pula ke? Kod lah Syafiq sudi, betul tak? Saya nak tanya juga dekat bawah ni, dekat komen ni, pada anda siapa yang rasa nak belajar lagi, boleh tak komen? Saya nak tahu juga ada ke yang nak belajar lagi. Kod lah 2 jam, sejam setengah ni tak cukup kan? Dah cukup dah. Kan? Boleh tak komen dekat bawah ni? Saja je nak tanya. Kita tak sure pun. Kita tak sure pun nak buat ke tak. Tapi kalau demand tinggi untuk anda nak belajar lagi next kan, boleh tak komen? Kalau tak ada yang komen tak payah kalau ada komen baru kita fikir-fikirkan next planning macam mana kan. Ada satu komen Rozaihan. Okeylah kita buat untuk dia je lah. Satu je. Satu untuk dia kita coaching. Aduh, hai. Sampai yang rasa nak belajar lagi boleh tak komen dekat bawah ni. Kalau ramai lah, kalau ramai kan. 3 orang kita buat makan je lah. Saya plan untuk kalau ramai kita plan untuk ajar marketing fokus on jahitan sahaja. Jahit je. Sebab kalau kita cakap public kan, ramai dekat luar sifu-sifu yang ajar tentang public punya marketing. So ramai orang dalam ni followers jahitan, dia tahu tak boleh nak relate. Jahit macam mana, service macam mana. Kalau kita direct bagi point untuk jahitan sahaja, mungkin lagi boleh faham, boleh adapt benda tu dengan cepat kan. Lagi senang. Betul juga tu. Kalau kita buat satu program kan, maybe dekat Cici Yuyu ke mana-mana mana-mana kan. Kalau susah lagi ni PKP ni. Sebab ramai mostly kita ambil yang soalan tadilah, yang siapa yang tanya soalan mula-mula tu, dia kata orang meramalkan bidang jahitan ni tak boleh nak move on lepas PKP. So kita punya isu dia adalah cara nak marketingkan bidang jahitan selepas PKP ni macam mana. Kan. Aduh. Dia ayat meramalkan tu kelakar tu. Aduh. Ramai juga yang komen. Siapa yang komen ni? InsyaAllah kita boleh buat. Boleh insyaAllah. Sebenarnya serius cakap lah kan, bidang jahitan ni potensi dia besar kan. Potensi sangat besar. Orang hari-hari orang pakai pakaian. Hari-hari orang pakai phone. Sebab tu kedai phone tak tutup-tutup. Hari-hari orang makan, kedai makan tak tutup-tutup. Hari-hari orang pakai baju, sebab tu kedai baju dah tutup-tutup. So siapa yang tak nampak lagi lah potensi ni, tolonglah nampak sekarang sebab potensi dia besar. Tolonglah nampak, tak nampak rugilah. Gila kan. So jangan tukar-tukar bisnes. Kalau tukar bisnes buat apa? Kalau macam ni nak kena start from zero balik. Betul, nak kena belajar masak lah, apa benda lah semua kan. Masa awak nak start zero balik. Sebenarnya ilmu yang sikit tu, contoh pandai berjahit baju kurung, nak kembangkan tu banyak gila cara dia. Nak buat nak buat baju kurung ready made, nak jual ready made boleh. Nak ajar orang nak buat training jahit baju kurung tu pun boleh. Nak tulis buku tentang jahit baju kurung tu pun boleh. Banyak kalau ada buku kan? Ada buku. Berapa buah banyak juga kan? So far kalau e-book dalam 15, kalau buku yang dikeluarkan Karangcraft tu adalah 1 buah buku dekat kita publish dekat public lah. Boleh juga sebenarnya. Boleh jana pendapatan. Kalau you all nak tahu, tulis buku ni tak susah pun sebenarnya. Ilmu, contoh ramai orang cakap, boleh ke aku tulis buku? Aku ni tukang jahit biasa-biasa je kan. Contoh kan. Ilmu, ada tak ilmu yang jahit? Tak kisah ilmu apa-apa. Ilmu tu adalah bahan untuk anda tulis dan buat buku and then jual. Itu salah satu bisnes juga. Betul, exactly. Saya pun ada buku yang saya ambil jap. Mana ni? Okay, mana buku saya? Mana buku ni dia? Okay.
Ni buku yang saya buat. Ni buku motivasi hidup. Buku 4 motivasi. minit bersama Israel. So siapa yang berminat boleh cakap kita post Harga asal dia tak belakang ni RM30 harga dia. RM30 nampak okey lebih kuranglah RM30 belakang tu. So, kalau anda semua ni student Teacher Yuyu, kalau anda semua student Teacher Yuyu lah dan anda semua menonton video ni, kalau anda nak saya bagi 50% discount dia RM15 saja. And then saya post tempat anda, tak payah gerak mana-mana, tunggu je sampai baca. Alhamdulillah. Alright. Yelah kat PKP ni kan tak ada buat apa, better baca buku kan. Ramai orang tengah cari buku sekarang ni kan. Betul. Buku yang bagus-bagus susah nak jumpa. Susah nak jumpa. Okay. Saya rasa ramai nak ni. So Teacher Yu, plan lah something. InsyaAllah kita boleh buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Orang bersemangat macam ni, kita pun bersemangat kan. Betul, untuk sharing percuma kita ambil masa, kita keluarkan tenaga lagi kan. Kadang-kadang orang tak nampak benda tu. Alah, percuma, mesti dia cakap yang basic-basic. Mesti dia cakap tak ada apa, tak ada input kan. Ramai orang cakap kalau berbayar boleh pula bayar kan. So even percuma pun you ambil apa yang penting-penting, poin-poin yang kita sharing tadi kan. Saya rasa buat yang tu pun dah sangat banyak. Orang cakap yang percuma ni yang basic-basic dan tu bagi saya tu sama je tadi lah, lapar buah. Tengok balik video ni kan. Tengok balik video ni. Basic-basic ke kita share tu. Banyak benda pelik-pelik lah Syed tu gitu. Saya nak relate pertama soalan saya tadi. Okay. Saya ada tak dari segi kalau macam nak keep energy kan, contoh satu aktiviti ataupun pemakanan maybe, sebab saya memerlukan idea tersebut sebab kadang-kadang saya masih lagi menanti-nantikan something yang saya boleh buat segera. Okay. Saya baru share dengan somebody bila semalam ke 2 hari lepas saya share macam mana nak keep energy tu. Kalau saya lah kan. Pertama sekali tidur mesti cukup. Ini yang amalan harian dah. Tidur mesti cukup 4 hingga 8 jam, mesti cukup 4 hingga 8 jam. Jangan kurang daripada 4 jam, jangan lebih dari 8 jam. Kalau kurang kita akan lemah. Kalau lebih badan shutdown, dia lemah juga. So biar between 4-8 jam, 6 jam tak apa, 7 jam tak apa. So contoh kita ada banyak kerja, malam tu tidur 3 jam aja. Make sure tengah hari tambah lagi sejam. Make sure 4 ke 8 jam. Cover balik. Kalau tidur tak cukup, badan kita tak boleh nak restart dengan elok. Yang kedua, makan. Makan mesti cukup, mesti berkhasiat. Tapi kalau sebelum kita perform, contohnya Teacher Yuyu nak bagi ceramah, kita nak hit tenaga yang banyak pada masa tu, make sure sebelum kita ceramah tu makan berpada-pada. Jangan melantak sebelum ceramah. Kalau tak, badan kita lemah juga. Okay? Lepas ceramah, melantak tak ada masalah. Sebelum ceramah, jaga makanan. Air kena banyak. Air memang bapak gila kena banyak. Sebab saya kurang air masak. Air manis banyak. Air sejuk, air manis, kopi banyak. Air sejuk tak apa? Sejuk tak apa. Air sejuk, air kurang tak apa. As long dia air kosong, dia biasa air sejuk peti dengan air yang ada ais. Yang ada ais tu air sejuk sikit. Tapi kalau air sejuk dalam peti tak ada masalah. Minum banyak tak ada masalah. Banyakkan air, insya-Allah kita boleh kekalkan energi. Suplemen tu kalau ada rezeki untuk ada suplemen dan sebagainya lah. And jaga juga kita punya kita punya life kita, circle kita. Sebenarnya circle kita pun boleh mengekalkan kita punya energi juga. InsyaAllah. InsyaAllah. So, thank you so much. Yang kita boleh buat segera. Lepas ni minum air, makan semua tu jaga betul-betul, insyaAllah kita boleh hit lah. InsyaAllah. Okey lah Teacher Yuyu. Kita pun dah ada orang tanya nak macam mana nak beli buku tu. Beli buku, okey saya letak dekat komen ya. Saya letak nombor phone saya. So kalau anda semua nak beli buku ni, anda boleh
contact nombor ni, WhatsApp ke apa, kita akan kecek kira lah macam mana nombor pun dah naik dah. So boleh contact nombor ni. Nombor phone private tu, kita bagi gitu je tu. Keluar tak? Keluar kan? Keluar, ada. Okay Chun. So okay lah Cici. Okay, thank you so much. Join untuk kita punya live pada hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much pada yang join dan luangkan masa. Terima kasih banyak-banyak. And kalau nak tengok ulangan, kita tak akan delete video ni. Nak tengok ulangan, boleh tengok ulangan dekat page Pro Talk Malaysia dan juga dekat YouTube Pro Talk Malaysia ada ulangan. Kalau tak sempat nak salin ke apa benda kan, ulang je, lepas tu ulang lah banyak kali pun tak ada masalah sampai sempat nak ambil semua maklumat. Okay? Alright, thank you Teacher Yuyu, all the best. Okay, thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Pagi.